nusus Imam Syafi'i ataupun qawaid dan usul Imam Syafi'i. Itu semua dipanggil wujuhul ashab. Duduk semua. Jika khilaf itu kuat, maka aku berkata al-asah. Jika tidak, maka sah. Maka aku berkata as-sahih. Dan Imam Nawawi tidak mentadbirkan dengan al-aujuh dengan al-aqwal kerana beradab kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu seperti mana ia telah katakan. Sudah? Walam yu'abbir bizalika fil aqwali ta'adduban ma'al imam. Dalika bukan kembali kepada aujuh. Dalika itu kembali kepada al-asah was-sahih. Faham? Imam Nawawi tidak menggunakan ungkapan al-asah ataupun as-sahih bagi merujuk aqwal Imam Syafi'i. Mengapa? Mengapa beliau menggunakan al-azhar, al-masyhur? Mengapa? Ta'adduban, sebagai menjaga adab bersama imam. Ini pun satu lagi pelajaran adab yang kita telah pelajari. Sebelum ini pun telah dijelaskan pada perkataan mawadhi' yasirah, pada perkataan yang lain dalam muqaddimah al-minhaj ini, sebagai ta'adduban al-Imam An-Nawawi bersama dengan Imam Ar-Rafi'i. Mengapakah ataupun apakah sudut ta'addubnya? Daripada manakah ta'addub itu terselah? Baca. Faham? Jadi bila digunakan misalnya untuk pendapat yang muqabilnya itu dhaif dalilnya, maka misalnya digunakan merujuk kepada qaul Imam Syafi'i, maka dikatakan as-sahih. Lawan kepada sahih fasid. Maksudnya yang fasid itu pun qaul Imam Syafi'i. Lawan kepada muqabil misalnya masyhur kan. Muqabil kepada masyhur ini dalilnya dhaif. Betul? Dan muqabil kepada masyhur itu qaul juga, seperti mana al-masyhur pun qaul. Cuma ditarjihkan al-masyhur. Muqabil kepada masyhur dalilnya dhaif. Faham? Kalau contohnya kita guna ta'bir al-asah, maka lawannya muqabil itu dipanggil sahih. Tetapi pendapat yang lebih kuat itu lebih sahih. Betul tak? Al-asah lawan dia as-sahih. Dia beza daripada segi fadilah. Al-afdal, kita belajar kan, bila sebut al-afdal, ini lebih afdal daripada ini. Kalau kita menggunakan isim tafdhil pada babnya, mafdul yang diafdalkan atasnya itu juga mempunyai fadilat. Cuma yang disebut sebagai afdal itu lebih fadilatnya, tanpa menafikan mafdul juga mempunyai fadilat. Itu dipanggil kalaulah isim tafdhil datang pada babnya. Tapi kalau isim tafdhil tak datang pada babnya, maka mafdul tiada langsung fadilat. Faham? Contohnya al-insanu afdalu minasyaitan. Manusia lebih afdal daripada syaitan. Kalau daripada tuntutan penggunaan isim tafdhil, manusia lebih afdal dengan mana lebih banyak fadilat berbanding syaitan. Maksud syaitan pun ada fadilat juga, cuma manusia lebih sikit. Maka kita kata di sini isim tafdhil tidak datang di atas sebabnya. Maka jumpa perkataan begitu bila mentadbirkan. Faham? Bila disebut untuk qaul yang muqabilnya itu dhaif ataupun dalilnya dhaif kan, misalnya lah untuk qaul Imam Syafi'i digunakan perkataan as-sahih, muqabilnya apa? Muqabilnya al-fasid. Sahih lawannya fasid. Maka kita akan mengungkap perkataan fasid merujuk kepada qaul Imam Syafi'i juga. Faham? Di situlah yang disebut
sebagai tidak beradab. Walaupun dalilnya lemah, tetapi adab mengajar seorang itu memperhias takbirnya. Faham? Sama dengan al-imam. Kemudian dan orang yang beradab dalam ungkapannya, satu, dia hafal lalu dia ungkapkan. Satu lagi, perkara itu sudah menjadi tabiatnya sehingga nur yang dalam hatinya yang secara spontan mengajari apakah ungkapan yang sepatutnya dia sebut. Faham? Sebab itu satu orang pelajar, bila dia nak bercakap dengan guru dia, dia perlu bezakan bahasa dengan dia cakap dengan kawan dia. Faham? Dengan ayah dia, anak, tak boleh sama. Walaupun kita nak terangkan benda yang sama, makna sama, tetapi di dalam Islam bukan hanya kita mementingkan soal makna sama, lafaz yang kamu gunakan. Walaupun maksudnya sama, tapi lafaz adalah penting. Lafaz yang digunakan perlu dibezakan antara kita gunakan di hadapan siapa, antara satu dengan yang lain. Bahkan kalau orang tu dia mempunyai jiwa Melayu sebenar, itulah budaya bahasa dalam Melayu. Budaya bahasa Melayu dalam membeza-bezakan ungkapan tu lebih banyak daripada bahasa Arab. Contohnya kalau Allah firman, kalau Nabi sabda, bahasa Arab mana ada beza? Allah ke, Nabi ke, sahabat ke, ulama ke, semua qala aja. Mana ada sebut firman, sabda, bertitah, bicara, ucap, tak ada. Semua sama. Maka di sini dia bagi uruf dalam istimal lughah. Kita perlu raikan. Jangan pula kita berhujah dalam bahasa Arab sama aja, jadi kita nak buat bahasa Melayu pun sama. Tak boleh kias. Adab ni ulama mengatakan adab ni adalah uruf. Adab mengikut uruf. Ada perkara yang dia adalah apa? Ini Maulana Asy'ari yang sebut, bahawasanya mungkin dalam setengah uruf benda itu tidak dikira melanggari adab, tetapi dalam uruf sesuatu tempat perkara itu dikira melanggari adab, maka orang yang berada dalam uruf itu perlu menjaga dan melihara. Sebab itu dia panggil masdar. Masdar ataupun maurid, sumber kepada adab ini antaranya uruf. Cuba kita bayangkan kalau sumber syarak pun ada uruf, boleh jadi sumber syarak. Sebab ada orang dia tak faham kan, kata beradab begini, terlalu menghalusi. Mana dalam Quran, mana hadis. Kita menyatakan bahawasanya uruf juga salah satu sumber hukum. Faham? Al-adat muhakkamah. Maka dalam bab adab, apatah lagi, adab lagi ringan daripada hukum. Adab dia boleh jadikan satu benda itu haram dan satu benda itu halal. Maka apatah lagi dalam perkara adab. Maka adab benda yang perlu dipelajari. Sehingga disebutkan Imam Malik, kami mempelajari adab lagi lama daripada mempelajari ilmu. Dengan satu orang tu dia perlu belajar. Satu, dia belajar, saya dah sebut banyak kali dah. Ada orang ni adab dia belajar daripada environment keluarga. Ada orang dia keluarga dia membesar dalam istana, jadi di sana dia ada bahasa yang dia ajar. Faham? Kita bercakap. Jadi dia panggil dia belajar dalam environment. Dia bukan belajar secara formal. Ada orang belajar formal, dia masuk kursus. Contohnya orang yang nak bekerja dalam istana, dia kena masuk kursus protokol. Faham? Sebelum dia nak berurusan dengan macam apa, masa pengurniaan bintang, datuk apa semua, maka dia ada rehearsal dulu. Sebelum dia nak pergi menghadap tu, dia ajar nak bergerak macam mana, nak terima macam mana, apa benda, sebelum baru masuk. Jadi samalah juga, dia kena belajar. Belajar dan dia praktikkan. Ada orang memang Allah Ta'ala bagi nur adab itu dalam diri dia, sehingga dia diberi ilham tiba waktunya apa patutnya dibuat. Faham? Ada juga orang yang seperti itu. Okey. Jadi ini contoh ta'adduban ma'al Imam Syafi'i. Baca.
وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق. Maulana Asy'ari Tanwi dia bagi contoh bagaimana adab ini diistimbatkan daripada adab. Contohnya kalau ada satu orang dia duduk atas meja yang letak Quran, meja mengaji tu, rehal ke, dia duduk meja panjang, dia duduk sini, Quran ada dekat sini, maka orang panggil dia be'adab. Urdu panggil maksudnya tak ada adab. Tapi kalau Quran ada atas meja, dia berdiri, nak minta pergi tandas ke, berdiri, gerak pergi hantar sabak ke, kawan dia tengah baca Quran, dia berdiri kan, punggung dia lagi tinggi daripada Quran masa dia berdiri tu. Bukankah punggung dia lagi tinggi daripada Quran? Tapi orang tak panggil be'adab. Yang tadi punggung dia sejajar, bukan lebih tinggi, sejajar dengan Quran. Tapi orang panggil dia biadab. Tapi dalam keadaan dia berdiri, Quran atas meja, orang tak panggil dia biadab. Jadi ini bagi contoh bagaimana oleh kerana uruf tidak menganggap dalam situasi itu Quran di atas meja, satu orang berdiri, walaupun punggung dia lebih tinggi daripada Quran, ia tidak dipanggil biadab. Maka perbuatan itu tidak dipanggil biadab. Faham? Ada orang yang dia bermasalah dengan masyarakat dia sebab dia belajar kat luar. Dia tak reti budaya Melayu, dia tak reti adab Melayu, dia belajar kat luar lebih kecil. Jadi dia bawa balik, dia datang balik ke negara dia, dia sebenarnya bawa adab apa? Adab Arab, ataupun adab lain-lain. Sebab dia tak belajar dengan masyarakat dia. So dia kena belajar balik kan. Baca. وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. Masalah al-madhhab yang ketiga. Al-madhhab ditafsirkan sebagai ikhtilaful ashabi fi hikayatil madhhab. Hafal ta'rifnya. Ta'rif qaul, hafal. Ta'rif wajah, hafal. Ta'rif tariq, ta'rif madhhab, ataupun tariq lah. Itu ta'rif tariq tu. Ikhtilaful ashabi fi hikayatil madhhab. Perbezaan ulama dalam menghikayatkan apakah mazhab Syafi'i dalam sesuatu masalah. Dia adalah satu bentuk yang lain dalam riwayat mazhab. Kebanyakan masalah tidak berlaku ikhtilaf ulama dalam menyatakan apakah mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Tapi ada dalam beberapa masalah berlaku ikhtilaf di kalangan a'immah asy-Syafi'iyah dalam menghikayatkan apakah mazhab dalam masalah tersebut. Maka masalah yang jenis seperti itu dipanggil, faham? Tariq. Ini tariq 1, tariq 2, faham? Kalau yang sebelum ni tak dipanggil tariq. Yang biasa punya qaul, kita sebut qaul je, qaul wajah. Tetapi ada yang jenis begini. Tariq pula terbahagi kepada dua. Satu dipanggil tariqatul khilaf, satu lagi yang kedua dipanggil tariqatul qata'. Faham? Tariqul khilafi, yang kedua tariqul qat'i. Baca. Contohnya ka'an yahkiya. Ini contoh. Contoh apa? Kaf ini litamthil. Contoh ikhtilaful ashab fi hikayatil madhhab. Contoh كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم. Lagi. ويقطع بعضهم بأحدهما ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب إما طريق القطع أو الموافق لها من طريق الخلاف أو المخالف لها كما سيظهر في المسائل. Tengok. Faham betul-betul ni. Sebab ta'rif tariq ni pun menjadi polemik juga, ataupun perbezaan kefahaman ulama
dalam nak menjelaskan apakah yang dimaksudkan oleh ulama Syafi'i dengan perkataan tariq. Maka Imam Mahalli telah menjelaskan. Contohnya, tengok contoh Kaan. Contoh terjemahnya. Bahawasanya Sebahagian ulama Syafi'i bagi ashab Syafi'i menghikayatkan berkenaan satu masalah akan dua qaul ataupun dua wajah. Maksudnya ada satu tariq yang menghikayatkan bahawasanya dalam masalah ni ada dua qaul, dua maksud khilaf lah. Atau dalam masalah ni ada dua wajah. Jadi satu kita dapat faham ikhtilaful ashab fi hikayat madhhab ini bukan hanya ikhtilaf dalam menghikayatkan qaul sahaja, tetapi ikhtilaf dalam menghikayatkan wajah pun sama. Faham tak? Pun dipanggil juga sebagai tariq. Contohnya dalam masalah ni ada dua tariq. Satu tariq kata dalam masalah ni ada dua qaul. Tariq ini dipanggil tariqatul khilaf. Faham? Ataupun dalam masalah ni ada dua wajah. Tariq ini, tariq yang menghikayatkan bahawasanya ada dua wajah dipanggil apa? Tariqul khilaf. Kemudian Sebahagian ashab memutuskan dengan salah satu daripada sebahagian ashab pula memutuskan, maksudnya menyatakan secara khusus bahawasanya apa? Dengan apa? Dengan salah satu daripada dua qaul ataupun dua wajah. Satu lagi tariq mengatakan dalam masalah ni ada satu je pendapat. Satu je. Daripada dua yang disebut oleh tariqatul khilaf, mereka kata dalam masalah ni satu je. A je. Tak ada diriwayatkan Imam Syafi'i mempunyai dua qaul. Satu je. Contoh. Tidak diriwayatkan ada wajah selain wajah ini sahaja. Ini dia panggil tariqatul qata'. Faham? Kemudian pendapat yang rajih yang itu ta'rif tariq. Apa pula ta'rif madhab yang digunakan dalam minhaj al-madhab. Maka yang madhab adalah, yang ditakbirkan dengan perkataan al-madhab adalah sama ada tariqul qata' ataupun muwafiq baginya daripada tariqul khilaf ataupun mukhalif baginya. Seperti mana pula Imam Nawawi akan nyatakan, maka ar-rajih, baca bahasa Arab dia. Summa ar-rajihu alladhi ubbira anhu bil madhhabi. Faham? Thumma ar-rajihu alladhi abbara atau ubbira bil madhhab. Maka di antara dua tariq, yang mana lebih rajih? Yang mana lebih rajih itu akan digunakan perkataan al-madhhab. Al-madhhab khusus dalam apa? Yang mana yang rajih daripada ikhtilaf tariq tadi. Sama ada alladhi ubbira bil madhhabi, sama ada yang ditakbirkan dengan al-madhhab itu adalah tariqul qat'i atau ataupun pendapat yang muwafiq dengan tariqul qat'i ataupun pendapat yang mukhalif dengan tariqul qat'i. Seperti mana akan datang penjelasannya dalam kitab Minhaj. Faham? Maksudnya gini lah. Tariqul qat'i tariqul khilaf ada dua pendapat kan? B dengan C. Okay, jadi maksudnya dalam masalah ni ada dua qaul saja. Dua je. Sebab bukan gitu. Tariqul qat'i A, tariqul khilaf A B. Faham? Maksudnya tariqul khilaf ni dia ada dua pendapat. Satu pendapat sama macam tariqul qat'i, itu dia panggil muwafiq. Satu pendapat lagi mukhalif, sebab dia B. Maka bila dibuat kajian, dibuat tarjih, misalnya pendapat bila tarjih dibuat, maka akan dibuat pendapat yang rajihnya masalah ini adalah tariqul qat'i. Maksudnya masalah ini muktamadnya tak ada khilaf. Faham tak?
Maka automatik lah, bila pendapat ini tak ada khilaf, maka yang ditarjihkan pendapat yang ada di bawah tariqul qat'i. Ataupun pendapat ni ada khilaf, dan pendapat yang rajih daripada dua yang khilaf itu adalah A contohnya. So bila dikatakan A itulah pendapat yang rajih, maksudnya A itu adalah pendapat yang sama dengan tariqul qat'i muwafiq. Ataupun B yang rajih, maka mukhalif. Daripada perkataan al-madhab kita tak boleh nak tahu. Tak boleh. Dua perkara kita tak boleh tahu. Ada yang kita boleh tahu 4 perkara, tapi kita tidak boleh tahu. Kita tidak boleh tahu apa? Pertama, kita tidak boleh tahu yang rajih itu adakah tariqul qat'i ataupun tariqul khilaf. Itu kita tak boleh tahu. Hanya semata-mata dengan perkataan al-madhab. Kalau kita ingin tahu, kita perlu rujuk syarah dalam mahalli. Yang kedua, kita tidak boleh tahu martabatul khilaf. Kita tak boleh tahu. Faham tak? Kita tak boleh tahu khilaf itu, muqabilnya itu martabatnya setara mana. Sebab boleh sahaja tariqatul khilaf kalau dia wajahain, dia daripada jenis asah ataupun dia daripada jenis sahih. Boleh je, dua-dua mungkin. Tak apalah itu, kamu tulis dulu. Nanti kita kalau sampai pada ta'bir al-madhab, kita tengok contohnya. Okey, seterusnya. Maka daripada al-madhab kita tahu beberapa perkara. Pertama, masalah ini adalah masalah khilafiyah. Faham? Masalah yang ditakbirkan dengan al-madhab ini adalah masalah khilafiyah. Sama kan dengan yang sebelum ini. Yang kedua, kaunul khilafi bainat tariqain. Dia punya jenis khilaf dia lain sikit. Dia punya khilafnya itu adalah apa? Bainat tariqain. Sebelum ini bainal wajhain, sebelum itu lagi bainal qaulain. Ini bainat tariqain. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui rujhan ma'ubbira bil madhhab. Kita mengetahui bahawasanya pendapat yang ditakbirkan dengan al-madhhab itulah pendapat yang rajih. Faham? Yang keempat, kita mengetahui marjuhiyatul muqabil. Bas. Marjuhiyatul muqabil itu maksudnya muqabil kepada yang ditakbirkan dengan al-madhhab itu dhaif. Marjuh. Dia punya dalilnya kuat ke, dalilnya lemah ke, tak boleh tahu. Tak dapat tak ada isyarat daripada al-madhhab, tak ada. Dia tak ada isyarat. Kalau daripada al-sahih ada isyarat. Al-azhar dengan al-masyhur ada isyarat, tapi dengan al-madhhab tak ada. Bila tak ada, maksudnya apa? Kena tengok dalam syarah. Bukan tak boleh tahu, boleh, tapi kena tengok dalam syarah. Baca. Wa ma qila min anna muradahu al-awwal wa annahu al-aghlab mamnu'. Kemudian ada ulama mengatakan yang ditakbirkan dengan al-madhhab ini adalah apa? Tariqatul qat'i. Al-awwal maksudnya apa? Tariqatul qat'i. Dan ghalibnya bila berlaku ikhtilaf dalam tariq ini, yang ditarjihkan adalah al-awwal, at-tariqul qat'i. Faham? Wa ma qila, pendapat yang diutarakan. Apa pendapat yang diutarakan? Bahawasanya yang al-muradu bihi ay bil rajih au bima ubbira bil madhhab. Bihi itu maksudnya bima ubbira bil madhhab. Yang dimaksudkan dengan yang ditakbirkan dengan al-madhhab itu al-awwal, tariqul qata'. Faham? Dan wa huwa al-aghlabu, dan tariqul qata' lah yang banyaknya dirajihkan. Maka itu adalah apa? Mamnu', tertolak, mardud. Faham? Mardud. Bukan yang dimaksudkan apa? Bukan yang dimaksudkan begitu.
Maksudnya sekali lagi dia mengukuhkan lagi apa yang kita sebut daripada perkataan al-mazhab. Kita tak boleh nak buat satu kaedah, oh kebanyakannya al-mazhab itu adalah tariqul qata', tak boleh. Tetap walhasilnya nak tahu adakah yang ditarjihkan itu tariqul qata' ke tariqul khilaf, tengok dalam syarah. Tak, tiada short form, tiada untuk merujuk kepada perkara tersebut. Okey. Lagi? Dah. Ta'bir kelima sudah. Sekarang ni yang nombor 6 pula. Apa? Nombor 6, an-nass. Apa yang dimaksudkan dengan an-nass? وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله تعالى ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله تعالى ويكون هناك أي مقابله وجه ضعيف أو قول مخرج من نص له في نظير المسألة لا يعمل به. Min nassin lahu la yu'malu bihi. Bas. Tengok. Ada satu ta'bir dalam minhaj digunakan perkataan an-nas, ala an-nas. Daripada ta'bir an-nas diketahui 4 perkara. Pertama, masalah ini adalah khilafiyah. Yang kedua, kaunul khilafi baina an-nassi wa baina wajhin wa qaulin mukharraj. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah.
Jadi kaunul khilafi bainal nassi wa bainal wajhi wal qaulil mukharrajin. Kemudian yang ketiga, rujhaniyatu an-nas. Kemudian yang keempat, marjuhiyatu muqabilihi. Faham? Kita akan temui ada satu jenis lagi. Ni semua tak sama ni. Dia kaedahnya bila dibuat satu istilah, sudah tentu antara satu istilah dengan istilah yang lain, dia tak rujukkan benda yang sama. Mestilah. Kalau dia merujuk benda yang sama, tak, dia panggil mukarrar, berulang. Tak mungkin. Itu dikira aib, kan? Dia sudah tentu perkara yang ditakbirkan dengan al-asah tak boleh dicapai dengan al-azhar, tak boleh dicapai dengan al-mashhur. Begitulah sebaliknya. Maka an-nas ini, beliau nak terang ada satu jenis lagi khilaf dalam mazhab Syafi'i ni. Jenis yang mana khilaf jenis itu ditakbirkan dengan an-nas. Faham? Khilaf dia macam mana? Yang poin yang paling penting daripada 4 ni, ini yang nombor 2 tu lah. Muqabil dia itu adalah apa? Adalah wajah atau qaulun mukharraj. Nanti akan kita terangkan apakah yang dimaksudkan dengan qaulun mukharraj. Ada nas daripada Imam Syafi'i, dan nas Imam Syafi'i dalam masalah tersebut ada satu je. Maksudnya tidak berlaku ikhtilaful qaulain, tak ada. Dan ada wajah daripada ashabu Syafi'i yang mukhalif dengan nas. Jadi kat sini kita perlu letak satu tanda tanya. Adakah sesuatu fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid fatwa yang mana fatwa mereka itu bertentangan dengan nas Imam Syafi'i? Adakah fatwa mereka itu boleh dipanggil wajah? Itu soalannya. Kan tadi disebut bahawasanya muqabil bagi nas itu adalah wajah. Cuma kita menimbulkan satu tanda tanya. Bukankah wajah itu hanya akan dipanggil wajah bila dia diistimbat daripada kalam Imam Syafi'i, dan dia itu diistimbat daripada qawaid Imam Syafi'i. Sedangkan wajah yang ada sekarang ini, dia mukhalif dengan nas, maksudnya kalam lah. Dia mukhalif dengan nas Imam Syafi'i, tapi dia dipanggil wajah. Di situ tanda tanya yang kita perlu cari jawapan. Maka nas ini bila ditakbirkan nas, kita dapat tahu masalah ini Imam Syafi'i hanya ada satu qaul je. Tetapi masalah yang Imam Syafi'i ada satu qaul sahaja, kan kita dah bahagikan hari itu. Ada masalah yang mana tak ada langsung mukhalif daripada wajah ataupun qaulun mukharraj, tak ada langsung. Maka yang tu tak perlulah nak ditakbirkan dengan apa-apa takbir, sebab masalah itu tak ada khilaf. Bila tak ada khilaf, tak perlulah nak ditakbirkan dengan apa-apa takbir, sebab bila tak ada khilaf, itulah yang muktamad. Tetapi bila ada khilaf, kita perlu takbirkan dengan satu takbir. Yang uniknya yang ditakbirkan nas ni, khilaf itu yang lawan, maksudnya yang berbeza dengan qaul Imam Syafi'i itu adalah apa? Adalah bukan qaul Imam Syafi'i juga, tetapi apa? Wajah. Wajah, bila sebut wajah maksudnya daripada ashab. Dan satu lagi apa? Qaulun mukharraj. Apa maksud qaulun mukharraj? Di kat depan dia beritahu. Misalnya masa diberi takrif tentang wajah, itu kita baca daripada kitab Qawaid hari itu. Dia kata waqad yashidhuna minha, dan kadang-kadang ulama ashab telah syadz. Syadz maksudnya ulama Syafi'i ashab telah keluar daripada kalam Imam Syafi'i dalam fatwa mereka, keluar daripada qawaid ataupun usul Imam Syafi'i. Itu dia guna takbir waqad yashidhuna minha. Maka fala tulhaqu
bil wujuh. Maka mana-mana wajah daripada ashab yang keluar daripada kalam Imam Syafi'i ataupun nusus, dan keluar daripada usul dan qawaid, fala tulhaqu bil wujuh kamuzani wa abi thawr. Faham? Maka dia tak boleh dimasukkan, diletak bawah kumpulan wajah. Tak boleh. Kita hanya sebut itu adalah ikhtiar Muzani. Kita guna perkataan ikhtiar. Itu adalah ikhtiar Abi Thawr misalnya. Maka Muzani, Imam Muzani banyak pandangan beliau yang mana tidak seperti kalam ataupun nas Imam Syafi'i, dan juga qawaid ataupun usul Imam Syafi'i. Fala tulhaqu bil wujud. Maka dia tak boleh diilhaqkan, digabungkan, diletak bawah nama al-wujud. Jadi di sinilah persoalan tentang wajah. Adakah istilah ini dia merujuk kepada istilah yang lebih umum daripada ta'arif yang biasa diberikan? Zahirnya begitulah. Zahirnya dia begitu. Kemudian sebelum kita membicarakan tentang qaul mukharraj ini, sehingga ditulis satu kitab membahaskan qaulul mukharraj ini maksudnya apa. Sekali lagi, kitab Muqaddimah Al-Imam Nawawi dan Majmu' telah menjelaskan secara panjang lebar berkaitan dengan qaulul mukharraj. Ini satu istilah yang ulama telah gunakan. Dalam kitab hadis ada juga, dalam mustalah hadis ada istilah dipanggil takhrij. Faham? Kitab ini dipanggil kitab mukharraj. Ada kitab yang mana tidak ada masadir, mazan, tidak dinyatakan hadis-hadis di dalam kitab tersebut daripada kitab apa, maka ulama telah melakukan takhrij. Takhrij ini ta'rifnya azwul hadithi ila qailihi ataupun ila masdarihi. Itu dipanggil takhrij. Daripada hadis, menisbahkan sesebuah hadis kepada sumbernya, tak sebut sumber, dia sebut hadis je. Hadis ni pada mana? Contohnya takhrij kitab macam-macam lah, banyak. Nasbur Rayah, takhrij kepada kitab Hanafi Al-Hidayah, kitab Talkhisul Habir, takhrij kepada kitab Syarhul Kabir dan sumpah. Itu dalam bidang hadis digunakan perkataan takhrij. Di hadis ni ada 3: istikhraj, ikhraj, takhrij. Contohnya akhrajahul Bukhari, lain. Kadang-kadang sama juga kharrajahul Bukhari ataupun akhrajahul Bukhari. Mustakhraj, ada mustakhraj. Mustakhraj apa? Ismaili ada buat mustakhraj. Ismaili. Mustadrak lain pula. Itu kamu akan belajar dah belajar sebahagiannya, akan belajar lagi dalam Muqaddimah Sahih Bukhari. Okey. Itu sana. Sekarang kita belajar yang fiqh. Qaulun mukharraj. Jadi qaulun mukharraj, jadi qaul Imam Syafi'i ulama bahagikan selain daripada pembahagian qadim dengan jadid. Dia satu lagi pembahagian namanya dipanggil qaulun mansusun, yang kedua qaulun mukharrajun. Selain daripada qaul Imam Syafi'i diistilahkan dengan apa? Pembahagian kepada dua, qaulun jadidun dengan qaulun qadim. Dia ada satu lagi istilah dipanggil apa? Qaulun mansusun, qaulun mukharrajun. Saya sebut yang terakhir ni ringkas sebelum kita tengok pada tafsiran qaulun mukharraj. Qaulun mansus tidak boleh dinisbahkan kepada Imam Syafi'i secara tanpa kaid. Adapun qaulun mukharraj tidak boleh dinisbahkan kepada al-Imam Syafi'i tanpa kaid. Apa maksud kita disebahkan kepada Imam Syafi'i tanpa kaid? Kita sebut ini qaul Imam Syafi'i, itu dipanggil tanpa kaid, boleh. Faham? Tetapi kalau qaulun mukharraj, dia kena sebut ini qaul Imam Syafi'i, ini dipanggil qaulun mukharraj Imam Syafi'i, kena sebut perkataan mukharraj tu. Adapun qaul yang mansus ni kita boleh sebut qaul Imam Syafi'i. Tak perlu ada qaulun mansus, tak perlu. Faham?
Sebab apa? Sebabnya itu kita hanya akan faham apabila kita tahu tafsiran apa yang dimaksudkan dengan qaulun mukharrajun, wallahu a'lam bis-shawab.